Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton-penonton Banteras COVID-19. Saya Jananik akan menyampaikan info-info terkini berkaitan COVID-19 yang sedang mengancam kehidupan kita di Malaysia mahupun di luar negara. Berkuat kuasa 20 Ogos 2021, SOP Pelan Pemulihan Negara mula dikeluarkan bagi negeri di bawah fasa 1, 2, 3 dan 4. Beberapa sektor mula dibuka semula atas pemulihan ekonomi negara. Antara aktiviti yang mula dibenarkan di bawah negeri fasa 1 adalah aktiviti dine-in serta aktiviti riadah. Dengan syarat pengunjung mestilah lengkap 2 dos vaksin dan telah tamat 14 hari tempoh selepas vaksin kedua. Baru-baru ini kita menerima laporan bahawa jumlah kemasukan harian pesakit COVID-19 di Hospital Tuanku Ampuan Rahimah Klang telah pun berkurangan 50%. Pihak HTAR telah memulangkan semula 80 unit bantuan oksigen ke MAIFS. Kita ikuti laporan minggu ini. Bayangan ngeri serangan wabak COVID-19 yang menghimpit imej Hospital Tengku Ampuan Rahimah atau HTAR Kelang seolah tidak pernah berlaku. Kes yang dirujuk hari ini diselenggara sebahagiannya dalam suasana lebih teratur dan tenang. Hospital Medan HTAR COVID-19 ini merupakan satu inisiatif oleh Mercy Malaysia dan Maybank. Dilengkapi pelbagai fasiliti sebagai sebuah pusat perubatan, ia menyediakan kemudahan penempatan lebih selesa yang berupaya membantu hospital kerajaan seperti HTAR melancarkan usaha rawatan pesakit COVID-19. Dengan adanya Hospital Medan ini, perawatan pesakit yang optimal dan lebih tertumpu dapat diberikan. Selain itu, fasiliti ini mempunyai kapasiti 100 katil dan kemudahan oksigen pada setiap katil dapat memberikan lebih keselesaan kepada pesakit COVID-19 di Jabatan Kecemasan. Jika kita lihat statistik yang telah dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, terdapat peningkatan kes sembuh, penurunan kes kategori 3 hingga 5 dan kurangnya peningkatan kes kematian. Walaupun kes harian COVID-19 di negara kita masih tinggi, namun seperti yang anda lihat di Hospital Medan Mercy ini, keadaannya kini semakin lengang. Ini adalah disebabkan oleh kurangnya pesakit COVID-19 yang bergejala serius dan memerlukan rawatan lanjut di hospital. Kebanyakan pesakit di dalam komuniti adalah di kalangan kategori 1 dan 2 disebabkan oleh peningkatan populasi yang telah divaksinasi melalui program vaksinasi kebangsaan. Hanya pesakit kategori 3, 4 dan 5 sahaja yang datang mendapatkan rawatan di hospital-hospital kerajaan. Penurunan kes kemasukan pesakit di Hospital Tuanku Ampuan Rahimah Klang telah membuktikan bahawa program imunisasi COVID-19 kebangsaan telah pun membuahkan hasil dan keadaan di hospital berkenaan di dalam situasi yang terkawal. Macam mana Kak? Sakit tak? Tak ada sakit. Bagus. Macam inilah semangat yang kita nak. Vaksin merupakan benteng untuk kita mempertahankan diri daripada virus COVID-19 terus menular dan berkuasa. Dengan kewujudan pelbagai varian, terutamanya varian Delta yang mengancam kehidupan, beberapa negara mula mempergiatkan usaha dalam memvaksinkan rakyat mereka. Ikuti laporan dari Kemboja dalam segmen Rentas Dunia. Penularan kes COVID-19 disebabkan varian Delta di Kemboja yang menghampiri 1,000 pada 23 Ogos 2021 menggusarkan Phnom Penh dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Negara berpenduduk 16 juta orang itu dengan infrastruktur kesihatan paling lemah di rantau ini tidak akan mampu berdepan penularan mendadak kes COVID-19. Dengan jumlah keseluruhan kes mencecah 90,107, pentadbiran Hun Sen mempergiat kempen vaksinasi yang mensasarkan 75% penduduk atau 12 juta orang divaksin menjelang akhir tahun ini.
Pertambahan 600,000 dos vaksin Sinopharm daripada China baru ini dilihat membantu kelancaran kempen yang setakat 25 Ogos 2021 mencatat 9.85 juta penduduknya telah menerima sekurang-kurangnya satu dos suntikan, manakala 7.96 juta sudah melengkapi dos. Golongan berusia antara 12 hingga 17 tahun juga mula divaksin selain suntikan dos penggalak kepada penduduk dewasa bagi menghalang Delta melumpuhkan Kemboja. Dari 25 Januari tahun 2020 sehingga 25 Ogos tahun 2021, sebanyak hampir 300,000 kes COVID-19 telah dilaporkan dalam kalangan kanak-kanak yang berumur kurang daripada 18 tahun. Daripada jumlah ini, terdapat 40 kes kematian dengan 6 kes kematian yang dilaporkan pada tahun 2020 dan 34 kes yang dilaporkan pada tahun 2021. Pada tahun 2020, peratus kes jangkitan COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak adalah sebanyak lebih kurang 11%. Tetapi peratus ini telah meningkat kepada hampir 20% sejak April 2021. Daripada jumlah kanak-kanak yang dijangkiti COVID-19, 64% daripada mereka tidak bergejala dan lebih kurang 0.08% merupakan mereka dalam kategori 4 atau kategori 5 semasa dikesan. Sehingga 25 Ogos 2021, kebanyakan daripada kes jangkitan kanak-kanak ini adalah dalam kalangan mereka yang berumur 7 hingga 12 tahun, diikuti dengan mereka yang berumur 13 hingga 17 tahun. Negeri-negeri yang paling banyak melaporkan kes dalam kalangan kanak-kanak adalah negeri Selangor, negeri Sabah, Sarawak, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan negeri Kelantan. Semua kes COVID-19 yang bergejala perlu dinilai di COVID-19 Assessment Center atau CAC. Sekiranya gejala bertambah teruk, mereka perlu dibawa ke CAC yang berhampiran dengan kadar segera dan sekiranya keadaan kecemasan perlulah menghubungi 999 ataupun pergi ke hospital yang berdekatan dengan segera. Kanak-kanak yang berumur kurang dari 12 tahun belum lagi layak untuk menerima vaksin COVID-19. Maka ibu bapa dan orang dewasa yang berada di sekeliling mereka yang perlu mendapatkan vaksin untuk melindungi kanak-kanak ini. 24,599 kes baru jangkitan COVID-19 dikesan pada 26 Ogos 2021. Hanya 2.7% membabitkan kes kategori 3 hingga 5 hasil keberkesanan pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Terus patuhi SOP selepas divaksinasi. Komitmen mematuhi peraturan akan memastikan kita kembali ke kehidupan normal. Menang bersama, lindungi diri, lindungi semua. Orang yang dah dapat vaksin, walaupun dia infected dengan COVID, masa dia dekat ICU tu tak lama. Pembukaan semula 11 sektor ekonomi di negeri Fasa 1 Pelan Pemulihan Negara atau PPN bermula 16 Ogos 2021 memberi kelegaan kepada ramai peniaga, terutama mereka yang bekerja sendiri untuk meneruskan kelangsungan hidup. Biarpun dengan pematuhan ketat prosedur operasi standard atau SOP, sebahagian masyarakat yang mula menyesuaikan diri dengan amalan norma baru melihat kelonggaran ini sebagai langkah positif untuk bangkit selepas ekonomi dunia selain kehidupan direncatkan pandemik COVID-19. Bagi Izzuan Nizam Isa, perniagaan mencuci kenderaan miliknya yang kini beroperasi semula dapat memastikan beliau juga pekerjanya meraih kembali sumber pendapatan yang terjejas menerusi perkhidmatan yang bakal diberikan kepada pelanggan. Alhamdulillah, setelah 2 bulan lebih tak buka sekarang ni, even though dalam phase 1 kita masih dibenarkan buka, alhamdulillah lah, bersyukur sangat. Memang terkesan sangat sebab kedai tak boleh buka, lepas tu kita rental kena bayar, staff gaji kena jalan lagi. Harap-harap semua back to normal lah macam biasa. As we know sekarang pun ramai dah vaksin kan, hopefully we can live with it lah.
Kelegaan turut diraih pengusaha perimis makanan apabila bermula 20 Ogos 2021, dine-in dibenarkan sebagai kemudahan tambahan sektor sosial dan ekonomi kepada individu yang sudah lengkap divaksin yang bagaimanapun perlu mengesahkannya menerusi sijil digital vaksinasi COVID-19 mereka. Macam kita akan untuk satu meja 2 orang makan. Kalau nak makan kita akan cek sijil vaksin. Selepas cek kita akan letak stiker sebagai tanda dah lepas untuk makan. Alhamdulillah lah. Ini pun salah satu cara untuk resistance lah. Kadang-kadang kita pun dah letih kita dah rasa rimas. Dan ini kita bolehlah duduk dah relax sikit kan. Vaksin pun dah buat 2, kemudian nak masuk dalam ni pun ada syarat-syarat yang ketat. Keselamatan tu rasa lebih terjamin lah. Kita dah lama tak dapat makan kat kedai. Bila kerajaan dah benarkan balik untuk yang dah complete dos vaksin, saya happy lah. Happy untuk semua orang yang dah complete dos. Selama ni kita terpaksa bungkus. So hari ni dah boleh dine in. So jelah kalau tengok pada keadaan agak teratur. Kita juga mengikut SOP yang ditetapkan lah. Rasa perasaan tu memang ada takut lagi lah. Sebab benda tu tak nampak kan. Kita jaga je lah. Pandai-pandai jaga kan. Diri sendiri kita jaga kita je lah. Kembali bersama saya Jananik dalam Banteras COVID-19. Pembukaan sektor baru-baru ini adalah atas faktor ekonomi negara dan bukan bermakna persekitaran kita telah pun selamat daripada jangkitan virus COVID-19. Itulah kata-kata yang diucapkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Segala SOP haruslah dipatuhi, termasuk pemakaian pelitup muka 2 lapis digalakkan, kerap mencuci tangan dan penjarakan fizikal harus sentiasa diamalkan. Walaupun anda telah lengkap dengan 2 dos vaksin. Petugas barisan hadapan, terutamanya para doktor dan juga para jururawat, menghadapi pelbagai cabaran dalam menyantuni pesakit COVID-19. Fizikal, mental dan juga emosi perlu dikawal ketika mereka menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan. Ikuti perkongsian pengalaman daripada para jururawat di Hospital Tuanku Ampuan Rahimah Kelang. Jika tidak mengenangkan amanah yang diberikan, Siti Zulhijjah Merah hampir tidak terdaya untuk meneruskan langkahnya. Unit rawatan rapi atau ICU hybrid Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang boleh menjadi medan yang menggerunkan. Namun jururawat ini sedar sekiranya bukan dia dan rakan petugas medikalnya, siapa lagi? Berhempas pulas merawat pesakit yang bertaruh nyawa akibat virus COVID-19, sering dia hanya mampu berdoa agar Tuhan terus memberinya kekuatan. Dekat ICU hybrid ni lah, selama saya bekerja, ada yang duduk sampai 14 hari, 21 hari pun ada. Ada yang kita dah intubate, tapi bila kita cabut tiub, selang 2-3 hari, dia akan sesak nafas balik. Kita akan masukkan tiub balik. Jadi dekat situ, perawatan pun akan panjangkan. Okay, now come arrange the patient. Orang yang dah dapat vaksin, walaupun dia infected dengan COVID, masa dia dekat ICU tu tak lama. Orang ni tak dapat vaksin, dia punya COVID tu worse. Cabaran dekat jaga pesakit COVID ni banyaklah. Kita datang kerja akan fikir hari ni aku akan jaga pasien yang macam mana. Bila buka je pintu, tengok in charge pasien yang tua, itu agak kesian lah. Kita akan bayangkan mak ayah kita. Ada pesakit yang dah doktor isukan dah tak boleh nak buat apa. Dekat situ kita akan aturkan Zoom meeting bersama family lah. Oksigen dia sangat tinggi tapi dia keadaan masih tak bagus lah. Ada satu kisah dia ayah kepada frontline masuk bersama-sama dengan mak dia. Isteri dia masuk ke ward, dia dimasukkan ke ICU. Masa tu saya in charge dia. Pakcik nak bagi tahu sesuatu. So masa tu dia dah menangis. Isteri saya dah tak ada, dia kata. Saya tanya, kenapa pakcik, isteri pergi mana? Isteri saya dah meninggal. Anak yang frontliner tu bagi tahu jangan bagi tahu ayah dulu. Selepas saya habis shift malam, saya dapat berita pakcik pula yang pergi.
Sebab pakcik tu pernah cakap, dia kata saya tak sempat nak tengok isteri saya, dia kata. So daripada situ saya macam terfikir dengan dekat kita punya keluarga. Bagi saya lah tanggungjawab saya sebagai nurses dekat sini, saya yang perlu kuat fizikal dan mental. Walau penat macam mana sekalipun, kena layan pesakit kita dengan elok lah. Keluarga banyak bagi semangat kat saya lah. Kadang-kadang tu dia kata, tak apa, sekarang engkau penat bekerja, tapi insya-Allah esok akan ada ganjaran untuk engkau. Minta maaf sangat, adik lahir dalam ibu tengah susah. Penyebaran berita palsu terutama di tengah pandemik COVID-19 yang menyaksikan pandangan sembrono termasuk oleh kelompok anti-vaksin di media sosial hanya mengganggu ketenteraman awam sekaligus merencatkan usaha kerajaan memulihkan keadaan. Keutamaan membendung berita palsu, misalnya daripada segi perundangan yang diperuntukkan menerusi Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, turut ditekankan Islam yang menganjurkan tabayun, iaitu selidik terhadap kesahihan satu-satu informasi. Kalau apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan pandangan ataupun yang kita sebarkan, yang kita tidak pasti benda itu sahih atau tidak, menyebabkan orang pegang. Katalah satu orang makcik di kampung pegang apa yang kita cakap tu, saya ambil makcik, tak payah ambil, dan dia akhirnya meninggal dunia dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi disebabkan dia tolak untuk nak berikhtiar menggunakan vaksin ini, maka kena ingat kita juga akan bertanggungjawab di atas kesilapan itu tadi. So itu saya nak pesankan, apa yang kita sebarkan, yang kita sendiri pun sebenarnya tidak ada satu sandaran yang kukuh. Hanya orang bercakap, hanya pandangan orang ini. Pandangan ini boleh jadi banyak, tetapi belum tentu dan belum pasti dia itu satu pandangan yang tepat. Maka ingat, ini juga yang akan besok dipersoal Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih buruk lagi kalau nanti dituntut daripada kita dengan sebab salahnya kita menyampaikan sesuatu di akhirat besok, lebih merumitkan keadaan kita. Sebab itu, kalau kita tak ada pengetahuan, maka kita tidak disuruh untuk kita bercakap tentang apa yang kita tidak tahu. Malaysia akan hanya menang setelah 80% rakyatnya divaksinasi. Jangan gentar, penawar ada di tangan kita. Ayo, vaksin diri, lindungi diri, lindungi semua. Terima kasih. Terima kasih kerana masih lagi bersama saya Jananik dalam Banteras COVID-19. Ingat pesanan Ustaz Haryanto tadi, jangan kerana anda nyawa orang lain dalam bahaya. Kita haruslah sentiasa bersatu hati, saling bantu-membantu dan jangan pernah ada rasa pentingkan diri sendiri. Pandemik yang melanda seluruh negara telah pun merubah kehidupan orang ramai. Ada yang hilang punca pendapatan, ada yang pendapatannya berkurang serta tidak mencukupi. Ibarat jatuh ditimpa tangga. Namun kehidupan haruslah diteruskan demi keluarga. Dalam segmen Prihatin Minggu ini, saya akan bawa anda untuk melihat sebuah keluarga yang telah pun hilang punca pendapatan sejak tahun lalu. Ikuti paparan ini. Satu hari tu kita orang memang tak ada duit. Hanya ada RM18 saja. Ini realiti yang harus ditelan Siti Nur Syarina Muhammad Nasution, 35 tahun. Tapi dia perlu kuat, terutama buat 5 anaknya yang berusia dalam lingkungan antara 11 hingga setahun yang nyata masih belum mengerti. Di sebalik senyuman yang dipamer, hati menangis. Siapa yang tahu? Ujian datang silih berganti sejak suami Muhammad Firdaus Abdul Razak, 37 tahun, hilang pekerjaan, menyukarkan lagi keadaan 7 beranak ini di tengah pandemik COVID-19. Dia telah diberhentikan akibat pandemik COVID ni. Untuk meneruskan hidup, okeylah, kita pun terpaksa demi anak-anak. Saya kata hobi menanam pokok dan untuk kata pun menjana pendapatan, saya pun sambil tu menjual. Pernah yang kecil tu, walaupun dia suruh buat botol,
Benar dia tidur kata berlaparan dan tidur dan nangis kan, tak ada susu. Minta maaf pada anak yang sekecil tu, minta maaf sangat. Adik lahir dalam ibu tengah susah. Hatinya bagai disiat-siat apabila anak bongsunya pernah menangis kerana kelaparan sehingga tertidur. Ada juga terdengar mulut orang ni yang cakap, dia ni perlu ke dapat bantuan? Rumah cantik, berbunga apa semua. Ini dah ketika kita dahulu. Sekarang ni orang tak tahu, nampak kita senyum tapi dalam hati orang tak tahu. Cuba tengok atas meja hidangan kami apa. Tu je. Baiklah, minggu ni kita akan berkunjung ke Sepang untuk melihat sebuah keluarga yang dalam keadaan yang amat memerlukan pertolongan dari kita. Dan hari ini saya ditemani oleh Datuk Izlan Yusof bersama saya. Terima kasih Datuk sudi bersama kami dalam Bantras COVID-19. Assalamualaikum. Kita tahu dalam situasi pandemik ni, kes kemurungan yang paling meningkat, yang teramat tinggi. Jadi boleh tak akak kongsikan macam mana melalui fasa kemurungan tu? Memang saya tertekan. Memang kadang-kadang terlintas macam-macam. Bohonglah kalau kata macam nak bunuh diri, apa semua memang ada. Tapi oleh kerana kata saya masih ada keluarga yang bagi dorongan. Kedatangan kami hari ini sebab kita nak menyelami masalah yang dilalui oleh keluarga Puan Sharina. Kalau nak ikutkan tu daripada segi makan minum diorang lah yang paling rasa sangat. So ada kan itu satu hari duit ada RM18 dalam tangan. Kami nak beli nasi 3 bungkus tu untuk 6 anak ni. Finas melalui jawatan kuasa warga industri, kebajikan dan data industri bersama-sama dengan program Bantras COVID dan juga rakan strategik kami iaitu daripada MAPIM, daripada Yayasan Felda, GISB dan juga Sidit Awesome Angkatan Pertahanan Awam Malaysia yang mana kita turun padang untuk menyantuni dan juga untuk memberi dan juga untuk menyampaikan bantuan-bantuan kepada golongan sasar yang kita telah kenal pasti. Saya berbesar hati mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak pada Pelan Finas dan tim Bantras COVID datang untuk memberi sumbangan pada kami. Sikit sebanyak meringankan beban kami juga kat sini. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Pelbagai usaha telah pun dilakukan demi meneruskan kehidupan. Diharapkan mereka terus tabah menghadapi ujian ini. Baiklah, itu saja yang dapat saya kongsikan untuk minggu ini. Ingin ketahui berita dan juga info terkini tentang virus COVID-19? Jangan lupa untuk terus bersama saya, Jana Nik, pada hari yang sama, waktu yang sama, minggu hadapan. Bantras sampai tuntas, kita mesti menang. Assalamualaikum.